Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel YouTube saya. Saya Cikgu Mus. Pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk matematik tambahan tingkatan 4, topik indeks, set dan logaritma. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe adalah percuma. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. So, membuktikan hukum logaritma. Itu yang kita akan tengok pada hari ini. Satu ini sahaja. Okey, so pertama sekali yang awak perlu tahu ialah hukum logaritma. So, hukum logaritma dia sebenarnya ada beberapa hukum. Tetapi untuk hari ini kita lebih fokus kepada 3 hukum asas. Okey, 3 hukum asas. Yang pertama ialah hukum hasil darab. Kenapa dia dipanggil hukum hasil darab? Sebab dekat sini kalau awak tengok, log XY asas A. Dia juga sama dengan log X asas A tambah log Y asas A. Hukum asas logaritma ini hanya boleh diaplikasikan sekiranya asas yang sama. Ini adalah asas kita. Okey. Daripada sebelah kiri ini awak boleh ungkapkan juga dalam bentuk sebelah kanan, dan daripada sebelah kanan ini awak juga boleh patah balik untuk ungkapkan dalam bentuk sebelah kiri itu. Reversible, pergi ke depan boleh, pergi ke belakang boleh. So ini dipanggil hukum hasil darab sebab dekat sini X dan Y ini adalah darab dan dia boleh diungkapkan dalam bentuk operasi tambah. Okey, itu hukum asas yang pertama. Hukum asas yang kedua ialah hukum hasil bahagi. Kita tengok dekat sini, dia dalam bentuk pecahan. Okey, dalam bentuk pecahan itu juga sebenarnya dia sama maksud dengan bahagi. So, dia boleh diungkapkan dalam bentuk log X asas A tolak log Y asas A. Sekali lagi, hukum-hukum ini dia hanya boleh diaplikasikan sekiranya ada asas yang sama. Okey, sebab kadang-kadang kalau awak nampak tolak macam ini, awak lupa tengok asas dia. Okey, bila asas dia sama, operasi tolak dia boleh juga diungkapkan dalam bentuk log X per Y asas A macam ini. Dan bila awak jumpa log XY asas A ini, dia juga boleh diungkapkan dalam bentuk tolak. So, dia adalah hukum hasil bahagi. So, bila darab, dia jadi tambah. Bila bahagi, dia jadi tolak. Itu adalah hukum asas log yang kedua. Okey, dan yang ketiga, hukum kuasa. So, hukum kuasa ini, kita tengok dekat sini, log awak dia ada kuasa dekat atas. So, bila dia ada kuasa dekat atas, kuasa itu kita boleh letak di depan. Okey, kuasa itu kita boleh letak di depan. Dia memang sudah dibuktikan. Lepas ini kita akan tengok macam mana pembuktian itu dibuat. Sama juga untuk hukum hasil darab dan hukum hasil bahagi, dia boleh reversible. Maksudnya dia juga boleh pergi ke depan dan diungkapkan dalam bentuk n log X asas A dan juga boleh diungkapkan dalam bentuk log X kuasa n asas A. Okey, asas A ini untuk apa-apa asas lah. Kita guna A sebagai perwakilan untuk asas. Okey, so bila awak nampak dia macam ini, awak jangan takut. Untuk hukum ini disediakan di dalam senarai rumus. Okey, pembuktian hukum log. Okey, so dekat sini, kita sambung untuk pembuktian hukum logaritma. Mungkin ada akan ditanya, kita tak tahu. Okey, setiap hukum asas logaritma tersebut boleh dibuktikan. Sebab itu keluar hukum. Okey, macam kes dekat mahkamah pun. Sebelum dijatuhkan hukum, mesti boleh dibuktikan dia bersalah. Barulah hukuman boleh dijatuhkan. Sama juga dengan ini. Okey, logaritma ini. So, sebelum hukum itu boleh digunakan, kita mesti boleh buktikan hukum itu betul atau tidak. Okey, yang pertama,
kita tengok hukum hasil darab. Okay, ingat di awal-awal subtopik hari itu kita ada tengok indeks. Lepas itu kita ada tengok log. Indeks dan log dia berkait rapat. So, untuk pembuktian log ini, dia guna indeks juga. Okey, so yang pertama, andaikan. Dia memang macam itu. Biasanya macam itu. Bila kita buat pembuktian ini, kita mesti akan buat andaian. Kita mesti buat generalisasi terlebih dahulu sebab kita tak boleh terus macam jawab soalan. So, andaikan dekat sini, X sama dengan A kuasa P. So, ataupun X sama dengan A kuasa P, ataupun juga dia juga boleh diungkapkan dalam bentuk A kuasa P sama dengan X. Sama. Dan Y ialah A kuasa Q dan juga dia boleh diungkapkan A kuasa Q sama dengan Y. Simbol ini maksudnya dia reversible. Dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri pun dia sama. Maka, P sama dengan log asas AX. Macam mana saya dapat? Ingat lagi yang kita buat di awal subtopik hari itu, macam mana kita nak ungkapkan bentuk indeks ini kepada bentuk log. Dan yang bawah ini kita bawa naik ke atas dan ini kita bawa naik ke atas. So, dapatlah dekat sini P sama dengan log asas A X. Dan yang ini pun sama juga. A ini kita bawa naik ke sini. Dan Y ini naik ke atas. So, yang tinggal dekat sebelah sini adalah Q. So, Q sama dengan log asas A Y. So, dapatlah dekat sini. Okay, so pembuktian untuk hukum hasil darab. Yang pertama sekali, katakanlah nama dia pun hasil darab kan? So, kita guna X darab Y. So, bila kita guna hasil X darab Y, lepas itu kita dapati yang kita buat tadi, X sama dengan A kuasa P, kemudian Y sama dengan A kuasa Q. Okay, asas yang sama untuk operasi darab, hukum indeks, dia jadi A kuasa P tambah Q. Kan? So, dekat sini, kita ada A, P tambah Q sama dengan X, Y. Okay. So, macam mana kita nak ungkapkan dia kepada log? A ini, so A ini, awak bawa naik ke bawah sini. Yang ini, awak bawa naik ke atas. So, kita akan dapat macam ini. Kita akan dapat P tambah Q sama dengan log asas A, X, Y. Okey. Kemudian, P tadi, kita dapati sama dengan log asas A, X. So, awak boleh ungkapkan dia. Jadi, log X, Y asas A sama dengan log X asas A tambah log Y asas A. Macam itu cara pembuktian dia. Dia ada kaitan dengan indeks. So, maksudnya kita boleh guna hukum indeks untuk membuat pembuktian hukum log. So, saya teruskan untuk hukum hasil bahagi. Kita masih guna yang sama. Bila dia kata bahagi, so kita akan dapat X per Y. Bahagi kan? So, X per Y, bila bahagi, X kita dapati dia sama dengan A kuasa P. So, dapatlah A kuasa P dekat sini. Dan Y adalah A kuasa Q. So, kita dapat A kuasa Q dekat bawah ini. Bila dia pecahan ataupun per, dia juga sama maksud dengan bahagi. Okay, sama macam kalau awak tekan kalkulator pun. 3 per 4. Yang ini, jawapan awak akan sama juga 3 bahagi 4. Sama. Kemudian, kalau kita tengok hukum indeks pula, bila dia bahagi dengan asas yang sama, dia adalah tolak. Ini adalah hukum indeks. Okay, so kemudian kita dapati P tolak Q adalah yang ini.
P adalah log X asas A dan Q adalah log Y asas A. So, dia jadi macam ini. Okay, jangan pelik. Macam mana dapat? Saya tunjuk dekat sini. So, A, P tolak Q sama dengan X per Y. Sama juga, kita nak tukar dia dalam bentuk log. A ini kita bawa ke sebelah dan ini dia akan naik ke atas. Dia dari bawah naik ke atas, naik ke atas. So, dapatlah dekat sini. P tolak Q sama dengan log A X per Y. Okay, P adalah log asas A. So, dia sama juga. Kalau awak buat daripada sebelah kiri, awak buat daripada sebelah kanan pun sama juga. Tak jadi masalah. Okay, sama. So, dapatlah macam yang ini. Awak buat pembuktian guna cara saya ini ataupun awak pembuktian guna cara buku teks ini pun sama juga. Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan ataupun sebelah kanan sama dengan sebelah kiri. Kedua-dua awak boleh buat. Okay. So, dekat sini, daripada dua pembuktian ini, awak sudah tengok. Indeks dia boleh dikaitkan dengan log. Log pun boleh dikaitkan dengan indeks. So, otak awak tu perlu berfikir. Macam mana nak tukar? Apa yang perlu dibuat? Itu menyebabkan soalan log ini dia jadi susah. Terutama sekali soalan pembuktian. Sebab soalan log kadang-kadang memang banyak pembuktian. Okay, dan hukum yang ketiga adalah hukum kuasa. So, kalau hukum kuasa ni senang sikit. Senang sikit lah. Senang sikit. So, kita ambil lah mana-mana. So, dekat sini, saya ambil X sama dengan A kuasa P. So, saya ambil X kuasa N. So, X tadi adalah A kuasa P. So, saya gantikan X ini dengan A kuasa P. So, saya dapati A kuasa P kuasa N. So, bila ikut hukum indeks, bila dia kuasa macam ini, maksudnya adalah darab. Dia adalah darab. A kuasa P darab N. So, dapatlah A kuasa Pn. Okay, kemudian kita nak ungkapkan dia dalam bentuk log. Betul? So, okay, saya buat dekat sini lah. A kuasa Pn sama dengan X kuasa N. Sama juga macam yang nombor 1 dan nombor 2 tadi. Ini kita bawa naik ke bawah sini. Ini dia naik ke atas. So, yang tinggal adalah Pn. So, dekat sini Pn sama dengan log A X kuasa N. Okay, so P tadi kita guna perwakilan yang ini. So, dapatlah dekat sini log A X kurungan N sama dengan log A kuasa N. Okay, so N ini awak jangan tulis dekat-dekat dengan X. Kalau awak tulis dekat-dekat tu dia maksudnya lain. So, saya letak kurungan. So, sama juga maksudnya macam ini. So, sama juga maksudnya N ini awak letak dekat depan ini pun sama juga. Okay, kalau awak letak dekat belakang, letak kurungan macam ini. Maksudnya dia dua entiti, dua orang yang berbeza. Okay, awak tak boleh tulis dia macam ini. Kalau awak tulis dia macam ini, dia jadi benda lain. Yang ini awak guna hukum hasil darab. Kalau awak tulis macam ini. So, jangan tulis macam ini. So, dia tak sama kalau awak buat macam ini. Okay, dia tak sama. Dua ini tak sama. Okay, so untuk pembuktian ini, dia memang itu sahaja. Lepas itu, kita tengok contoh. Okay, yang ini biasanya standard soalan ini adalah soalan dekat kertas 1 dan biasanya dalam 2 atau 3 markah. Diberi log 15 asas 5 sama dengan 1.6826 dan log 4 asas 5 sama dengan 0.8614. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Dia sudah bagi kepada awak log 15 asas 5 sama dengan 1.6826. Okey, sedaya upaya untuk cari 15 ini. Dan sama juga dekat sini, log 4 asas 5 ini
awak sedaya upaya untuk cari log 4 asas 5 ini. Okey, lepas ini awak akan faham apa yang saya maksudkan. Log asas 5 60. Okey, dekat sini awak tengok 60. Tapi dalam soalan dia cuma bagi 15 dan 4. So awak fikir, apa kaitan 60, 15 dan 4? Dekat sini dia guna asas yang sama, so senang. Maksudnya, awak mesti akan apply hukum log. So kita tengok, hukum yang mana awak boleh selesaikan. So awak tengok dekat sini, 60, 15, 4. Dia ada kaitan tak? Ada. 15 darab 4 sama dengan 60. So maksudnya dekat sini, awak boleh guna 60 ini sama dengan 15 darab 4. So, dia boleh diungkapkan dalam bentuk macam ini. Itu yang saya maksudkan. Untuk soalan log ini, walaupun dia nampak macam mudah, tetapi dia perlukan awak berfikir secara kritis macam ini. Macam mana nak dapat 60? Apa kaitan 60, 15 dengan 4? Itu yang awak perlu fikir. So, bila dah dapat macam ini, kalau awak tengok dekat sini, dia dah darab. So, bila dia dah darab, kita guna hukum hasil darab. Bila kita guna hukum hasil darab, kita dapat log 15 asas 5 tambah log 4 asas 5. Barulah awak boleh jawab. Sama dah macam yang dalam bentuk dalam soalan. Log 15 asas 5 sama dengan 1.6826. So, bolehlah awak tulis dekat sini 1.6826 tambah sifar 8614. Kemudian, awak dapatlah jawapan 2.544 sifar. Okey. So, untuk soalan macam ini, biasanya dia berantai. Soalan A ada kaitan dengan soalan B. Soalan B ada kaitan dengan soalan C. So, awak mesti hati-hati. Kadang-kadang soalan dia memang macam itu. Okey, kita tengok contoh soalan B pula. Log 12 asas 5. So, awak tengok dekat sini, apa kaitan soalan B dengan 15 dengan 4? Saya dah cuba-cuba tekan kalkulator, macam tak jumpa kaitan dia. Macam mana 15 bahagi 4 pun tak dapat 12. 15 darab 4 pun tak dapat 12. So, soalan B ni, dia mesti ada kaitan dengan soalan A. Apa soalan A tadi? Soalan A tadi ialah log 60 asas 5 sama dengan 2.644. 544. So, kita terpaksa guna nilai yang awak dapat dekat A tadi. 12 darab 5. 12 darab 5. Okey. Kita boleh guna log asas 5, 5. Yang ini 1. Okey, yang ini awak sudah tengok. Log asas A, ini awak dapat 1. Maksudnya apa-apa log sekiranya dia sama asas macam ini, awak akan dapat 1. Maksudnya yang ini adalah star. Awak boleh guna apa-apa soalan. So, dekat sini, awak boleh buat perkaitan 12. Ni dia ada kaitan dengan 5 dan dia ada kaitan dengan 60. Iaitu 60 bahagi 5 dapat 12. Okey, 20 bahagi 5 dapat 20 pula. 60 bahagi 5 dia dapat 12. Cikgu, kenapa guna 5? Yang ini. Macam yang saya cakap tadi. Log A asas A sama dengan 1. Maksudnya, kita guna 5 ini sebab kita akan dapat 1. Sebab dia asas 5. Boleh guna. So, sekarang ini kita tengok dia adalah bahagi. So, kita guna hukum hasil bahagi. Yang nombor 2 itu. So, dapatlah log 60 asas 5 tolak log 5 asas 5. So, yang ini adalah basic. Basic. Maksudnya, awak mesti tahu apa-apa kalau A yang ini adalah sama dengan 1. So, dekat sini, log 60 asas 5 tadi, awak dah dapat nilai dia dekat soalan A. Macam saya cakap tadilah.
Soalan A ada kaitan dengan soalan B. Kadang-kadang tak ada kaitan. Kalau tak ada kaitan, tak apa. Kalau dia ada kaitan, gunalah nilai itu. Boleh, tak jadi masalah. So, dapatlah dekat sini 2.544 sifar tolak 1. Kemudian, dapatlah 1.544 sifar. Dan contoh yang terakhir, C. Log 100 asas 5. Awak gunalah apa-apa basic yang awak sudah tahu tadi. Yang ini. Log A sama dengan 1. So, maksudnya dekat sini, kita mesti akan guna 5. Kita mesti akan guna 5 dekat sini. Sebab dah tak ada cara lain. So, bila saya fikir macam itu, saya dapati dekat sini, untuk dapat 100 ialah 25 darab 4. Mana datang 25 ni cikgu? 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 darab 4 dapat 100. So, bolehlah saya guna. So, dapatlah dekat sini 25 darab 4. Hukum hasil darab. So, awak pecahkan dia jadi petua hukum hasil darab. Lepas itu, awak tengok dekat sini, 25 ini. Dia tidak ada, cikgu. Dalam soalan cuma 15 dengan 4 sahaja. Boleh. 25 ini awak ungkapkan 5 kuasa 2. So, 5 kuasa 2. Dapatlah macam itu. So, sekarang ini awak nampak dekat sini, kita guna hukum kuasa. Kuasa 2 itu boleh dibawa dekat depan. So, kita akan dapat 2 log 5 asas 5 tambah log 4 asas 5. Kemudian, yang ini cikgu tak ada dalam soalan. Ada. Log asas A adalah 1. So, maksudnya 2 kurungan 1 tambah sifar populahan 8614. Mana saya dapat sifar populahan 8614? Sebab dalam soalan sudah bagi. Log 4 asas 5 sama dengan sifar populahan 8614. Dan dapatlah jawapan 8.8614. Okey, untuk contoh 26, yang ini jaranglah keluar. Jarang. Tapi dekat sini dia cuma nak bagi contoh sahaja. Awak boleh guna log tanpa menggunakan kalkulator. Okey, walaupun dalam soalan kata tanpa menggunakan kalkulator, tetapi awak boleh guna kalkulator untuk membantu awak mencari jawapan. Okey. Macam mana? Boleh. Contoh dekat sini. Log 750 asas 5 tolak log 6 asas 5. Yang ini tak ada kaitan dengan contoh 25 tadi. Tak ada kaitan. So, awak nampak dekat sini dia guna tolak. Okey. Kita mesti guna hukum hasil bahagi. So, bila dia tolak, kenapa boleh? Sebab dia sudah sama asas. Okay, bila dia sama asas, awak boleh ungkapkan dalam bentuk ini. Awak boleh guna hukum log bila sama asas. Okay, so dapatlah macam ini. Log 750 bahagi 6 asas 5. So, awak tekanlah kalkulator. Walaupun dalam soalan kata tanpa menggunakan kalkulator, yang ini awak tekan kalkulator. 750 bahagi 6, awak tekan kalkulator. Awak cuba tekan, awak akan dapat 125. So, sekarang blur sudah. Cikgu, macam mana ni cikgu? Dalam soalan tak ada bagi nilai cikgu. So, awak tengok, apa kaitan 5 dengan 125? 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. 5 kuasa 3. Boleh kan? 5 kuasa 2, 25. 5 kuasa 3, 125. So, dapat. So, sekarang kita dah ada kuasa macam ini. Kita guna hukum kuasa. So, 3 letak dekat depan. Dan kita akan dapat log 5 asas 5. Dan bila dia sama asas macam ini adalah 1. Dapatlah 3 darab 1. Dapatlah 3.
Ini yang dimaksudkan tanpa menggunakan kalkulator. Walaupun dekat sini tadi awak curi-curi tekan kalkulator. Untuk dua step ini. Yang pertama dengan yang kedua. Itu memang awak curi-curi guna kalkulator. Saya pun guna kalkulator juga untuk cari. Okey, untuk soalan B. Log 8 asas 3 tambah 2 log 6 asas 3 tolak log 96 per 9 tolak 3. Yang ini biasa. Kalau dia panjang-panjang macam ini memang biasa dekat kertas 1. Okey, sekarang ini dia dah gabungkan. Dia ada tambah, dia ada tolak. So maksudnya, dan dekat sini pun ada 2 dekat depan ini. So bila ada 2 dekat depan ni, maksudnya dalam satu soalan ini awak guna 1, 2 dan 3 sekaligus. Okey. So, yang ini kita tak dapat nak tukar bentuk. Yang ini kita dapat tukar bentuk. So, kita tukarlah bentuk dia. Yang ini dia memang dah sudah dalam simplest form. Kalau awak nak ungkapkan dalam bentuk 2 ini, nanti kerja awak jadi lagi panjang. Okay? Yang ini jangan tukar. Sebab nanti kalau awak tukar, kerja awak jadi lagi panjang. Okay? So, dia jadi macam ini. Log 8 asas 3 tambah log 6 kuasa 2 asas 3 tolak log 96 per 9 asas 3. Bila dia dah macam ini, awak boleh ringkaskan dekat sini, tambah dekat sini, tolak. So, kita guna nombor 1 dan nombor 2. Okay, so dapatlah ringkaskan macam ini. Kenapa kita boleh ringkaskan? Sebab asas yang sama. Okay, asas yang sama. Kalau nak patah balik, asas yang sama. Jangan awak bantai semua benda. Yang awak curi-curi tekan kalkulator adalah yang di dalam ini. Bila awak tekan kalkulator, awak dapat 27. So, dapatlah log 27 asas 3. Cikgu, dalam soalan tak ada 27. So, awak tengok. Apa kaitan 3 dengan 27? 3 kuasa 1. 3 kuasa 2 dapat 9. 3 kuasa 3 dapat 27. So, awak boleh log 3 kuasa 3 asas 3. So, 27 ini adalah sama dengan 3 asas 3. Okay, so hukum kuasa kita letak dekat depan. Kita akan dapat 3 log 3 asas 3. So, yang ini dia sama dengan 1. Dapatlah 3 darab 1 dan dapat jawapan 3. Tak semestinya awak mesti ikut cara saya ini. Kadang-kadang bila awak guna cara lain pun dapat juga jawapan. Ada setengah pelajar itu dia pecahkan yang ini. Asalkan langkah kerja awak itu ikut hukum. Kalau langkah kerja awak ikut hukum, walaupun dia ada 12 sama dengan, tak kisah, dapat jawapan. Boleh diterima. Melainkan kalau awak buat guna kalkulator. Dapat dekat sini kata tanpa kalkulator. Boleh ni awak tekan ni guna kalkulator. Boleh. Kalau guna kalkulator saya ni, boleh tekan kalkulator saja. Kalau awak guna kalkulator yang warna kelabu, yang if pakai tu, boleh guna kalkulator. Nanti if kalau nak cuba tekan kalkulator pun boleh tekan kalkulator ni. Kalau kalkulator yang awak beli dekat koperasi tu tak dapat.